Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk relativisme. Mari kita lihat apakah itu pengenalan ataupun maksud relativisme itu. Relativisme adalah satu aliran falsafah di mana semua sudut pandangan yang sama berlaku. Jadi, kebenaran relatif kepada setiap individu. Manakala ada juga sesebuah keluarga yang meletakkan relativisme ini membentuk satu falsafah di mana yang mempersoalkan bidang tersebut yang lebih spesifik. Okey, contohnya relativisme budaya, etika dan moral. Seterusnya, mari kita lihat apakah itu maksud relativisme budaya dan etnosentrisme. Okey, relativisme budaya menegaskan bahawa semua konsep, sikap dan nilai-nilai budaya yang tidak dapat difahami ataupun diterangkan di luar konteks. Okey, di mana mereka adalah sebahagian simbolik yang sangat luas dan kompleks. Okey, sebagai contoh, orang Aztec menerangkan bahawa mereka hampir mandi setiap hari. Okey, hampir mandi setiap hari. Manakala orang yang berada di Sepanyol menegaskan bahawa mereka hampir tidak mandi sepanjang hayat hidup mereka. Okey, kita boleh lihat perbezaan antara kedua-dua budaya ini. Okey. Relativisme budaya pula dilahirkan sebagai aksioma antropologi dengan Franz Boas. Ini menegaskan bahawa ianya kompleks dalam masa sama mempertahankan kepelbagaian budaya. Jadi budaya tersebut tidak ada hierarki budaya. Jadi dianya sama rata. Tiada darjat yang menegaskan bahawa ada yang tinggi ataupun rendah. Tiada. Dianya semuanya sama rata. Okey, poin yang seterusnya, mari kita lihat apakah itu etnosentrisme. Okey, etnosentrisme itu cenderung dengan menilai segala sesuatu berdasarkan keunggulan budaya itu sendiri. Sebagai contoh, kita orang Melayu, kita akan memakai baju Melayu di masa perayaan hari raya. Okey, berbeza dengan perayaan Deepavali memakai sari. Okey, dan hari raya Cina. Okey, mereka menyambut hari raya mereka dengan memakai Cheongsam. Okey, so kat situ kita ada berbeza dari segi budaya tersebut. Okey, yang seterusnya, apakah itu relativisme etika dan moral? Ianya menegaskan bahawa tidak ada moral dan etika yang sejagat. Okey, konsep ini kontroversial dan menimbulkan perdebatan yang berkesan kerana mempersoalkan universitas kod baik etika dan moral yang diberitakan oleh agama monoteistik. Okey, apakah itu agama monoteistik? Kalau kita lihat agama monoteistik ni yang berasal daripada bahasa purba Yunani yang bermaksud satu dan Tuhan. Di mana agama monoteistik ni ianya satu agama di mana mempercayai satu Tuhan saja. Satu Tuhan saja, dan berlawanan dengan agama monoteistik ini adalah agama polytheism. Okey, di mana agama ini mempercayai lebih pada satu Tuhan. Okey. Okey, yang terakhir, mari kita lihat apakah itu relativisme dan subjektivisme. Okey, ianya adalah menegaskan bahawa kebenaran adalah relatif kepada setiap individu, tetapi ada yang berbeza. Contohnya, relativisme menyimpulkan bahawa semua sudut pandangan yang sama berlaku. Okey, sebaliknya subjektivisme adalah bahawa tidak ada pandangan yang sah. Okey, kerana setiap sudut pandangan adalah relatif,
terhadap setiap individu. Seterusnya adalah teori relativisme. Yang pertama adalah teori relativisme etika. Terdapat dua daripada ahli falsafah, iaitu yang pertama Westermarck. Beliau menganggap menerima relativisme etika yang menghubungkan kriteria keputusan dengan budaya individu yang mendedahkan perbezaan individu. Yang kedua adalah daripada Joseph Fletcher. Beliau menganggap moral sesuatu tindakan adalah relatif kepada kebaikan tujuan tindakan itu. Menurut daripada dua ahli falsafah ini, etika dan emosi serta perasaan memainkan peranan yang penting. Oleh yang sedemikian, pengaruh emosi dan perasaan dalam keputusan moral perlu diambil kira. Baik dan jahat, betul atau salah, tidak boleh dipisahkan daripada orang yang terlibat dan mengadilinya. Relativisme etika berpendapat bahawa tidak ada kriteria yang mutlak untuk mempertimbangkan moral. Ianya juga berpendapat bahawa kerana tiada siapa yang betul atau salah, setiap orang harus bertolak ansur dengan tingkah laku orang lain itu, walaupun terdapat perselisihan yang besar tentang moral perkara tertentu. And sebagai contoh, saya bagi pada kaum liberal. Mereka menganggap solat itu tidak penting, tetapi yang penting ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Tuhan pada umat Islam, atau amalnya. Begitulah cara mereka berfikir, seperti sedekah, membuat amal jariah. Tapi mereka tidak menganggap solat itu adalah perkara yang penting. Sedangkan Islam menetapkan setiap peribadi manusia untuk membina fizikal dan jiwanya secara sempurna dan seimbang. Hal ini kerana Islam menyeru umatnya berpegang dengan akhlak mulia sebagaimana suri teladan umat, iaitu Rasulullah SAW, yang telah disifati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah teori budaya relativisme. Terdapat seorang daripada ahli falsafah, iaitu Edward Bernard Taylor. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung mempunyai 7 kandungan, iaitu pertama, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, al-istiadat, dan yang terakhir adalah kemampuan yang didapati oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Kesenian dalam budaya relativisme ini bermaksud perihal seni yang berkaitan dengan seni, keindahan. Sebagai contoh, kesenian ini menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejak turun-temurun lagi. Hukum dalam budaya pula berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan manusia, iaitu menentukan perilaku terhadap manusia. Relativisme budaya ini juga mempunyai idea yang lebih kurang terpaksa kerana kepelbagaian budaya yang wujud menyebabkan jarangnya wujud kesatuan pandangan mereka dalam pelbagai perkara. Hello. Is he asking me on a date? She didn't seem that impressed. Wow. You clean up pretty good yourself. You two look fine this evening. We're on a date. Very nice. Took you long enough to ask. So, why did you give up your life on Earth? We boarded the Avalon with a destination. 120 years hibernation means we'll wake up in a new century on a new planet. But a year ago, everything changed. Hello? Anybody here? Hello? Do you know what's going on? Nobody else is awake. I think something went wrong with the hibernation pods. We woke up too soon. 90 years too soon. This can't be happening. We have to go back to sleep. We can't. Aurora, we love you! Something's wrong.
something big. What do we do now? Do you trust me? This ship is gonna go. I have to do this. No! You die, I die! There's something I have to tell you. There's a reason we woke up early. Berdasarkan trailer yang ditunjukkan, filem Passengers menceritakan tentang umat manusia yang berpindah menuju planet baru. Para kru dan penumpang semuanya dalam keadaan hibernasi selama perjalanan 120 tahun. Namun, salah satu kru terbangun ketika pesawat sedang dalam perjalanan. Dia berusaha untuk mengembalikan mesin dan membuatnya kembali hibernasi. Sebanyak 5,000 penumpang ditaruh di dalam mesin hibernasi semasa menuju ke planet baru. Malangnya, kapal mereka berlanggar dengan sebuah meteor yang besar dan mengakibatkan berlakunya kerosakan pada kapal. Pada masa yang sama juga, ia telah mengejutkan Jim Preston, iaitu salah seorang penumpang. Jim Preston hidup bersendirian walaupun bertemankan hologram, tetapi Jim Preston berhasrat untuk memiliki teman yang boleh berbual. Jim Preston berhasrat untuk membunuh dirinya kerana merasakan dirinya keseorangan, sehingga beliau terlihat seorang gadis yang cantik di dalam mesin hibernasi tersebut, dan gadis itu bernama Aurora. Selepas melihat kecantikan Aurora, Jim Preston jatuh cinta kepadanya. Setelah 2 tahun, Gus Mancuso, iaitu ketua kapal, telah tersedar dari mesin hibernasinya kerana berlaku kerosakan pada mesinnya. Setelah itu, kapal mereka telah berlanggar sekali lagi dengan meteor yang besar dan berlakunya kerosakan yang teruk pada kapal mereka. Ini telah membuatkan mereka bertiga bersatu dalam membaiki kapal mereka agar mereka dapat menuju ke destinasi mereka. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, untuk cabaran relativisme. Untuk poin yang pertama, pemikiran menjadi kurang tegas sama ada keputusan yang dibuat baik ataupun buruk. Ini kerana ideologi relativisme itu yang dibawa oleh budaya Eropah telah sedikit sebanyak mempengaruhi kehidupan harian masa kini. Tambah pula dengan teknologi yang membangun dengan begitu pesat, begitu mudah untuk kita menyebarkan sesuatu itu dengan begitu cepat. Apabila pemikiran relativis menjadi kurang tegas, mereka akan keliru dalam membuat sesuatu keputusan, di mana perkara yang buruk juga dikatakan baik. Bahkan untuk memutuskan sesuatu itu sama-sama dalam akal fikiran mereka. Contohnya yang saya boleh bagi dalam filem yang kami pilih, iaitu Passengers, watak utama lelaki itu memutuskan untuk membangunkan seorang penumpang yang masih berhibernasi. Tambah pula dia telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi akibat terlampau bosan hidup bersendirian di atas kapal, dengan berbaki 80 tahun untuk sampai ke destinasi mereka, dia mengikut kehendak nafsu lalu membangunkan penumpang wanita itu yang bernama Aurora. Sedangkan keputusan yang dibuatnya itu seumpama mengajak seorang yang mahu hidup untuk mati bersamanya. Jadi untuk poin yang kedua, bagi cabaran relativisme memupuk kepalsuan. Okey, mereka yang berfikiran relatif ini
tahu bahawa mereka percaya yang kenyataan ataupun perkara yang betul atau fakta itu adalah bertentangan. Bermaksud mereka menafikan kebenaran dan mereka menerapkannya secara tidak konsisten, baik secara percakapan mereka ataupun perbuatan mereka. Mereka ni boleh dilabel sebagai munafik, cakap tak serupa bikin. Relativisme menimbulkan kemunafikan dan kepalsuan. Contoh yang saya boleh bagi dalam filem ini, di mana Jim, nama seorang watak utama lelaki yang berpura-pura di depan orang yang dibangunkannya, seakan tidak tahu apakah punca Aurora terjaga secara tiba-tiba, bahkan masih perlu berhibernasi untuk jangka masa yang begitu lama. Jadi sekian saja daripada saya. Seterusnya, cabaran relativisme terhadap individu. Yang pertama, pandangan tidak mengakui adanya rasional, universal dan hanya adanya relatif yang perlu diubah. Menurut pandangan ahli antropologi, tiada budaya yang sama antara satu sama lain di dunia ini. Misalnya, budaya Amerika sudah pasti berbeza dengan budaya Eropah. Apatah lagi jika dibandingkan budaya Eropah dengan Asia, sudah pasti banyak perbezaannya. Begitu juga cara mempraktikkan agama di Timur Tengah. Walaupun ianya Islam, namun ada bezanya dengan cara mempraktikkannya di Asia Tenggara. Yang kedua, pemikir tidak cukup tahu apakah yang diciptakan oleh mereka dalam hasil teori atau hasil karangan sastra dengan kegagalan untuk menentukan kelainan antara fenomena dan amalan yang muncul dalam masyarakat moden. Jelasnya, nilai-nilai relativisme amat memberi cabaran terhadap pemikiran seseorang individu kerana ianya amat meragam dan tidak tepat seperti matematik untuk dinilaikan. Maka, amatlah tepat menurut pasca moden ia dikatakan relatif. Untuk kesimpulan, teori relativisme ini pada mulanya mempunyai dimensi falsafah yang berbeza, baik dari segi pengetahuan ataupun moralitas. Walau bagaimanapun, pendekatan ini telah pun melangkaui bidang falsafah, atau erti kata lainnya telah melangkaui akal pemikiran seseorang manusia. Seseorang boleh mengatakan bahawa relativisme ini adalah salah satu cara untuk mendekati realiti ataupun sikap yang penting. Erti kata lain, relativisme ini merupakan sebuah sifat ataupun sikap yang penting perlu wujud di dalam diri seseorang manusia. Daripada cerita Passenger yang kita lihat sebentar tadi, terdapat beberapa unsur ataupun aspek yang boleh dikaitkan dengan teori relativisme di dalam kehidupan seharian kita. Cara seseorang itu berfikir mampu menjadikan manusia itu seorang relativis. Seorang relativis memahami bahawa kebenarannya adalah didasarkan kepada idea-ideanya yang tersendiri, yang mana datangnya daripada akal fikiran seorang relativis dan tidak disahihkan kebenarannya. Hal ini kerana seorang relativis memahami bahawa kebenaran sesuatu perkara adalah sebuah perkara yang relatif dan boleh berubah. Relativis juga menyedari pengaruh persekitarannya terhadap akan idea-ideanya yang tersendiri. Dalam konteks ini, seorang relativis memahami bahawa orang lain mempunyai pendapat-pendapat yang berbeza kerana mereka hidup di dalam keadaan-keadaan yang berbeza. Sebagai contoh, isu LGBT yang bagaikan sebuah perkara yang normal di dalam filem-filem barat juga telah dianggap perkara yang biasa dan telah diamalkan di negara-negara lain, bahkan negara Islam tersendiri. Sudah terang lagi bersuluh bahawa isu LGBT ini merupakan sebuah isu yang diberi tentangan yang hebat sejak awal lagi. Hal ini kerana LGBT ini telah pun menghancurkan ataupun merosakkan imej negara, terutama sekali negara Islam. Usaha untuk mengiktiraf gender ketiga ini sudah terang bertentangan dengan nilai agama Islam dan juga budaya tempatan. Nilai universalisme hak asasi manusia versi barat perlu ditapis mengikut kesesuaiannya dengan nilai universalisme syariah Islam dan relativisme budaya setempat.
Hal ini kerana nilai universalisme hak asasi manusia versi Barat adalah tidak bersesuaian jika ingin diamalkan di negara-negara lain, terutama sekali negara Islam. Jelasnya di sini bahawa agenda relativisme di dalam filem-filem Barat merupakan sebuah cabaran masa kini kerana secara tidak langsung akan memberi dorongan ataupun memberi sokongan kepada manusia dalam arah yang bertentangan dengan undang-undang dan juga syariah Islam. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.